Bantras sampai tumpas, kita mesti menang. Bersama saya Izzat Zain dalam Bantras COVID-19. Kami akan berkongsikan dengan anda info terkini mengenai wabak COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Satu-satunya cara untuk kita mengawal wabak COVID-19 ini adalah daripada program pengurusan vaksin yang cekap. Diharapkan kita dapat mencapai sasaran kerajaan iaitu 80% sehingga 100% rakyat Malaysia dapat menerima suntikan vaksin kecuali yang berumur 18 tahun ke atas. Dikabarkan Malaysia adalah negara yang terpantas di dunia dalam pelaksanaan pemberian suntikan vaksin kepada rakyatnya. Kita saksikan laporan yang telah kami sediakan. Malaysia mengekalkan momentumnya dalam inisiatif memerangi penularan virus COVID-19 dengan mencatat 553,871 dos suntikan kepada penduduknya pada 27 Julai 2021, menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang menerima suntikan mencecah 18,393,347. Ini bermakna 82.9% penduduk dewasa sudah menerima satu dos suntikan, manakala 29.7% telah melengkapi dua dos suntikan ketika negara berdepan 16,117 kes harian jangkitan baru COVID-19. Ia sekaligus menjadikan Malaysia antara negara terpantas di dunia dalam pemberian vaksin kepada penduduknya yang didorong oleh langkah kerajaan mempelbagai portfolio vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK malah mengatasi negara seperti Korea Selatan dan Australia. Langkah untuk tidak memasukkan semua portfolio vaksin di bawah COVAX dipertahankan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, apabila negara setakat ini hanya menerima 828,000 dos berbanding jumlah keseluruhan 6.4 juta dos. Di bawah PIK, negara menggunakan jenis Pfizer-BioNTech, Sinovac dan CanSino daripada pengeluar, manakala AstraZeneca didapatkan melalui perolehan daripada Kemudahan Vaksin Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu COVAX dan juga pengeluar. Sehingga 28 Julai 2021, bekalan vaksin seluruh negara mencecah 26.38 juta dos termasuk yang disumbangkan Jepun, Amerika Syarikat dan China. Malaysia perlu mengekalkan momentum sedia ada bagi mencapai sasaran semua penduduk dewasa divaksin menjelang Oktober ini ke arah imuniti kelompok yang memungkinkan negara hidup bersama COVID-19. Wabak ini menjadi ancaman yang besar kepada ekonomi global. Lloyd's of London, sebuah bursa insurans yang terletak di London, menganggarkan industri insurans akan menyerap kerugian sebanyak $200.4 bilion. Ini melebihi jumlah kerugian pada musim taufan Atlantis 2017 dan serangan 11 September. Dan ia juga dikatakan bakal menjadi bencana termahal di dunia. Namun ini dapat diatasi jika rakyat mengikut seruan kerajaan untuk mendapatkan suntikan vaksin. Seterusnya, kerajaan dapat menumpukan kepada usaha pemulihan ekonomi. Seperti di Singapura, 73% rakyat telah pun mendapat dos pertama suntikan vaksin. Kita saksikan dalam segmen Rentas Dunia. Singapura memulai transisi menuju hidup norma baru bersama COVID-19 yang akan dilayan seperti sesama biasa dengan mengekalkan pemakaian pelitup muka dan memastikan setiap individu melengkapi dua dos vaksin sebagai cara efektif mencegah penularan wabak itu. Menerusi pelan jangka panjang yang dicadangkan, negara dengan kepadatan penduduk seramai 5.7 juta itu tidak lagi mengumumkan perkembangan kes hariannya. Sebaliknya, menumpukan usaha memastikan 50% penduduknya melengkapi dua dos vaksin menjelang minggu akhir Julai 2021. Dilihat langkah radikal berbanding model transmisi kosong yang dilaksanakan beberapa negara, ia termasuk tidak lagi melaksanakan perintah lockdown maupun penjejakan kontak secara besar-besaran dan membenarkan kembara bebas kuarantin serta penganjuran acara membabitkan jumlah ramai. Penduduk digesa membiasakan diri hidup dengan COVID-19 memandangkan virus itu akan terus bermutasi dalam komuniti. Biarpun ada individu dijangkiti kelak, mereka akan pulih. Kelonggaran pemakaian pelitup muka juga akan menjadi perkara terakhir dipertimbangkan Singapura. Sehingga 28 Julai 2021, Malaysia telah mencatatkan sejumlah
1,60,000 kes COVID-19. Kalau kita lihat kebelakangan ini, jumlah kes yang dilaporkan secara harian adalah di antara 14,000 sehingga 17,000 setiap hari. 90% kes ke atas adalah di dalam kategori 1 dan 2, iaitu tidak bergejala ataupun bergejala ringan sahaja. Kes-kes yang dilaporkan dalam kategori 3 hingga 5, iaitu mereka yang mempunyai gejala yang teruk, didapati bahawa 70 hingga 90% kes-kes yang dilaporkan dalam kategori ini adalah mereka yang masih belum mendapatkan vaksinasi. Saya ingin menyeru rakyat Malaysia supaya mendapatkan vaksinasi bagi COVID-19. Ini adalah untuk mengurangkan risiko mendapat jangkitan yang serius, mengurangkan bilangan kematian dan juga untuk mencapai imuniti kelompok. Jika kita melihat kepada jumlah kes kematian yang dilaporkan sehingga 28 Julai 2021, negara telah melaporkan sejumlah 8,551 kes-kes kematian akibat COVID-19. Dan kalau kita lihat pada minggu kebelakangan ini, jumlah kes kematian yang dilaporkan adalah di antara 100 hingga 200. Tertinggi dilaporkan pada 26 dan 27 hari bulan Julai. Setakat ini sebanyak 3,568 kluster COVID-19 telah dilaporkan sepanjang pandemik ini. Di mana daripada jumlah tersebut sebanyak 1,050 kluster adalah masih aktif. Didapati bahawa majoriti ataupun 1,970 kluster yang dilaporkan adalah daripada kategori tempat kerja dan seterusnya diikuti dengan kategori kluster-kluster yang dilaporkan dalam komuniti. Kluster-kluster ini wujud akibat penularan jangkitan di kalangan kontak-kontak rapat dan seterusnya berlaku penularan di dalam rumah ataupun di dalam komuniti menerusi majlis-majlis sambutan seperti majlis sosial, majlis perkahwinan dan yang paling terkini adalah seperti majlis perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Gawai dan Hari Raya Aidiladha. Sehingga kini sebanyak 93 kluster merentas negeri telah dilaporkan melibatkan sejumlah 8,470 kes. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Hari ini sahaja kami menerima 56 kematian. Malaysia pada 28 Julai 2021 mencatat 143 kematian akibat jangkitan COVID-19 dengan 56 daripadanya direkodkan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Di Jabatan Forensik, 30 petugasnya menggalas tanggungjawab menguruskan jenazah pesakit COVID-19. Berperang dengan masa, proses pengkebumian bagaimanapun perlu disegerakan. Bukan mudah, tentunya kerana prosedur operasi standard atau SOP yang ketat perlu dilalui sebelum jenazah dibenarkan keluar daripada bahagian forensik. Setakat ini, trendnya adalah semakin meningkat. Jika dilihat seminggu atau 2 minggu lepas, kami menerima dalam 20 ke 25 sehari. Tetapi hari ini sahaja kami menerima 56 kematian akibat COVID lah. Kemampuan kami untuk menguruskan pesakit COVID ini maksimum satu hari yang kami boleh lakukan adalah 30 mayat dan jenazah COVID. Dapat bukan lama-lama sebab inilah body COVID kita akan buat pengurusan selanjutnya lah. Jika kami mengadakan ops bersepadu ini ialah penguburan serentak beramai-ramai dengan usaha-sama daripada pihak JAIS dan MPK dan MBSA, di mana selalunya untuk operasi ops bersepadu ni kami boleh menguburkan daripada 12 ke 18 mayat begitu untuk satu-satu operasi. Hospital Tengku Ampuan Rahimah baru ini menggemparkan negara berikutan tularnya video beg berisi jenazah berhimpit di bilik kecemasan seolah-olah terbiar di troli, malah di lantai yang meresahkan masyarakat tentang keseriusan kes positif COVID-19 di Selangor. Prihatin dengan situasi di hospital yang dijadikan hospital hybrid COVID-19 itu,
beberapa pihak telah menyumbang kontena bagi menampung kekurangan ruang di bilik mayat sebelum Kementerian Kesihatan mengumumkan pertambahan kontena sebagai persediaan mengendalikan pertambahan mayat. Tapi pada masa itu kami mempunyai lebih daripada 100 mayat untuk disimpan. Oleh sebab itu kami menggunakan ruangan yang ada di dalam jabatan kami sebelum ini ialah kami meletakkan mayat-mayat tersebut di dalam bilik postmortem dan troli mayat kami juga sangat terhad memandangkan bilangan mayat yang banyak. Jadi mayat-mayat tersebut ada yang letak di atas meja postmortem, ada juga yang kami terpaksa letak di atas lantai kerana tidak mempunyai cukup troli. Kita minta waris atau wakil pada waris untuk datang bagi proses pengecaman. Saya sebagai Ketua Jabatan Forensik ingin meminta supaya pihak waris kepada jenazah dan mayat yang meninggal disebabkan penyakit COVID ini memahami situasi yang kami hadapi sekarang. Situasi kami sekarang ialah kami terpaksa menyimpan jumlah mayat yang banyak melebihi kapasiti kami dan kedua kami juga menghadapi masalah untuk menguburkan mayat dengan cepat. Saya berharap pihak waris memahami kekangan kami di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dimohon tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak. Pasar Harian Selayang Kuala Lumpur terletak dalam kawasan pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL. Pematuhan prosedur operasi standard atau SOP amat dititikberatkan sebagai menyokong usaha kerajaan membendung penularan wabak COVID-19. Mula beroperasi sejak 1 Jun 2021, pasar ini segera meraih perhatian berikutan suasana lebih kemas dan teratur serta pelbagai fasiliti yang disediakan DBKL bagi memberi keselesaan kepada pengunjung. Kalau kita tengok di Bandar Kuala Lumpur sendiri telah mengambil langkah-langkah seperti menyediakan laluan 2 laluan masuk dan menyediakan kawalan rela di dalam kawasan. Tahap pematuhan SOP di Pasar Harian Selayang adalah memuaskan. Pengunjung sendiri perlu membuat saringan MySejahtera dan juga saringan suhu untuk masuk. Peniaga tepi jalan ni perlu lebih disiplin kerana perlu menjaga SOP pendaftaran MySejahtera tersebut. Dia perlu memastikan pembeli-pembeli mematuhi SOP yang ditetapkan. Kita pun maklum bahawa peniaga sendiri sukar untuk melaksanakan SOP tersebut. Walau mana pun kita Bandar Kuala Lumpur sebagai pihak ketua tempatan terus menjalankan tugas seperti biasa. Kita berharap supaya masyarakat sendiri berperanan untuk kita jaga kita memastikan penjarakan sosial walaupun berada di dalam barisan dan jangan bergebuk-gebuk untuk membuat pembelian. Bersama kami lagi dalam Bantras COVID-19. Penjaja-penjaja di bawah DBKL turut dipantau agar mereka sentiasa mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Antara aktiviti yang dibenarkan adalah pusat penjaja, pasar borong, bangunan berbumbung, bazaria, lesen waktu tuhat dan lesen sementara KL Prihatin. Wabak COVID-19 telah menyerang negara kita selama lebih 1 tahun. Sepanjang waktu itu jugalah Barisan Hadapan bertungkus lumus menyelamatkan nyawa-nyawa pesakit yang positif COVID-19. Keluh kesah, penat jerih hanya dapat dikongsikan sesama mereka. Kita saksikan luahan hati pengarah Hospital Sungai Buloh dalam segmen Barisan Hadapan. Peningkatan kes harian positif COVID-19 dengan kes tertinggi 17,405 dicatat pada 28 Julai 2021 sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan mencecah 1,061,476 kes setakat ini hanya menambah keresahan. Jika angka terus melonjak, paling dikuatiri adalah keupayaan hospital menangani keperluan pesakit COVID-19. Dan buat kesekian kalinya, pengarah Hospital Sungai Buloh, Dr. Kuldeep Kaur Prem Singh merayu. Pada hari ini sahaja, Hospital Sungai Buloh ada lebih daripada 90 pasien yang berada di ICU dan semuanya di tahap yang serius. 1, 2, 3. Okey? Kami memohon agar semua masyarakat di luar sana tu tolonglah ikut SOP yang hari-hari kita laung. Anda selamat, kita bahagia.
Jom tambahan manpower. Kita buat macam ni baru kita flip, understand? Cubalah bayangkan berapa staf yang diperlukan dalam sesuatu masa untuk kita memberikan rawatan yang sepenuhnya dan dengan teliti untuk menyelamatkan nyawa pesakit-pesakit di sini. Janganlah kita sampai ke satu hari di mana kita tak ada katil dan kita pun tidak mahu menjadi macam negara lain di mana kita perlu memilih siapa pesakit yang boleh masuk ICU. Walaupun saya tak mau bayangkan, tapi dari segi kes, berapa je yang kita boleh ambil? Berapa je yang kita boleh tengok? Fahamlah keadaan kita. Kita pun dah letih tau. Dah lesu sangat. Sampai saya cakap Hospital Sungai Buloh penuh. Emergency department saya masih ada 70 pasien yang menunggu bawah untuk naik ke ward. Itulah jawapan saya hari-hari. Tolong mengikut SOP, memakai pelitup muka, sentiasa sanitasi tangan, duduk di rumah. Adakan SOP kendiri di rumah. I'm talking from the ground, from being in with the patients, with my staff. I am speaking my mind, my heart. So please understand, it is nothing but the truth. Para petugas barisan hadapan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Hargai diri kita dan orang tersayang. Jangan musnahkan hidup dengan sikap sambil lewa berdepan musuh halimunan ini. Sama-samalah kita menjaga masyarakat sekeliling kita. Yang penting family kita sendiri. Inisiatif menjadikan Kompleks Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia di Brickfields, Kuala Lumpur sebagai pusat pemberian vaksin pertama bagi penerima cacat penglihatan membantu usaha kerajaan mempercepat dan mempermudahkan golongan ini untuk divaksinasi. Berupaya memberi 200 dos suntikan sehari. Menariknya, PPV ini turut menyediakan persembahan baskers membabitkan mereka yang cacat penglihatan. Saya dapat tahu program vaksin ini daripada rakan rumah saya dan juga daripada program MAB. Persatuan Bagi Orang Buta memberi ruang untuk memudahkan cacat penglihatan untuk mengambil vaksin. So di sini kemudahan dia sangat pantas, sangat senang, 15 minit je. Apa yang setakat yang saya tahu, protect kita supaya COVID-19 tu susah nak masuk dalam badan kita. Untuk semua rakyat Malaysia, dapatkan vaksin sebabnya ni avoid kita untuk dapat COVID yang lebih kritikal. Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi semua. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Bantras COVID-19. Lega dan puas hati, begitulah reaksi penerima vaksin OKU penglihatan di Kompleks Persatuan Orang Buta Malaysia MAB di Brickfield. PPV di MAB dijangkakan dapat memberikan 200 vaksin sehari dengan 20 bantuan sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu paramedik dan doktor-doktor bertugas. Sejak kempen Bendera Putih dilancarkan, ramai yang berusaha untuk membantu golongan yang hilang punca pendapatan dan putus bekalan makanan. Ramai juga yang terkesan dan ramai juga yang prihatin untuk membantu golongan-golongan ini, terutamanya golongan-golongan selebriti. Kita saksikan laporan yang telah kami sediakan. Bow. Jadi tak ni? Kita lagi makanan. Liku perjalanan yang dilalui sebagai anak seni sejak diperkenalkan menerusi hit Teman Pengganti bergandingan dengan penyanyi Black pada 2012 membuatkan rapper yang dikenali sebagai RG ini cukup memahami pasang surut kehidupan ini. Saban hari mendengar semakin ramai yang terkesan daripada segi ekonomi, mana mungkin dia hanya berpeluk tubuh. Biar mungkin tidak banyak dapat diberikan, setidak-tidaknya tidak ada insan yang dibiarkan kelaparan. Lantas bersama rakan alumni Kolej Yayasan Saad, RJ atau nama sebenarnya Muhammad Helmi Hamdan mengambil inisiatif menyumbang barangan keperluan asas termasuk beras untuk golongan yang memerlukan. Okay, so ni semua adalah junior-junior RJ di Kolej Saad, dia adalah Kaiser. So
So sebentar lagi kita akan bergerak ke Subang untuk packing barang dan juga agihkan. So jom tegak dulu. Haji terpanggil nak buat benda ni semua sebab atas saranan daripada geng-geng Kaiser. Sebab Haji pun daripada Kaiser, so saya tak langsung Haji mewakili diorang untuk memberikan bantuan-bantuan melalui pejabat tanah yang mana kawan Haji ada kat situ. So dah bantuan sedikit bantuan daripada Haji kepada semua. Diorang yang banyak yang uruskan untuk kumpulkan barang-barang untuk bagi bantuan. Projek untuk memberi bantuan ni sebenarnya tercetus apabila rakan-rakan satu batch Haji iaitu Diah, Akbar, Rizal dan juga Acong berbincang buat apa kita boleh buat untuk membantu meringankan dari segi bantuan dana dan juga mencari barang-barang keperluan. Tercetuslah untuk memberi bantuan pada hari ini lah. Secara teluslah ada beberapa selebriti-selebriti yang pada Haji berkemampuan untuk memberi bantuan, tetapi sekarang cakap lebih itu terpulang pada individu. Mungkin ramai yang tak nampak Haji bernyanyi atau aktif, tapi di belakang tabir ini adalah benda-benda yang Haji buat. Khidmat masyarakat dan juga belakang tabir yang mana Haji turun padang lah kata orang. Daripada Haji lebih baik buat terus bagi jadi. Alhamdulillah sebab Finas nampak apa yang saya buat, saya dapat orang kata memperlihatkan apa usaha yang kita buat untuk membantu masyarakat-masyarakat bersempena dengan pandemik ni. Bagi Haji, tak kisah siapa pun anda, tak kisah setinggi mana pun anda, serendah mana pun anda, tak kisah profesi apa pun anda, sama-samalah kita menjaga masyarakat sekeliling kita. Tak kisah sebanyak mana duit kita, sebelum kita nak membantu di luar sana, di benua lain, kita bantulah dulu orang yang di Malaysia, orang sekeliling kita. Yang penting family kita sendiri. Itu yang selalu saya cakap. RJ adalah antara selebriti tempatan yang memanfaatkan kedudukan mereka malah turun padang bagi membantu mereka yang kesusahan. Syabas RJ, moga usaha anda dan rakan-rakan memberi inspirasi. Selama lebih setahun kita hidup dalam kerisauan, hidup dalam norma baharu. Sentiasa harus menjaga jarak lebih daripada 1 meter dan sentiasa memakai pelitup muka. Satu perubahan yang tidak pernah kita sangkakan. Sayangi diri anda, sayangi keluarga anda, sayangi masyarakat dan sentiasa patuhi SOP. Bersama kita mengekang dan memutuskan penularan wabak COVID-19 ini. Ingat kita masih belum menang, namun satu hari nanti kita pasti akan menang. Panteras sampai tumpas, kita mesti menang. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.